Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Okey, anda semua, selamat malam kepada anda yang telah bersama secara langsung. Okey, so malam kita akan bedah siasat salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia, iaitu Datasonic. Okey, so kita akan bermula 9.30 nanti, lebih kurang 2 minit lagi kita akan bermula. Sementara itu, so please klik like dan juga share button agar lebih ramai kawan-kawan kita dapat join untuk meriahkan sesi malam ni. Okey. So kita akan tunggu 9.30 dan kita akan mula. Sementara itu, so pengarah dia untuk malam ni, ilmu bercuma ni, pengarah dia ialah untuk klik button share. Okey. So klik like button like dan juga button share. Jika anda boleh dengar suara saya, dan boleh nampak video ni, please komen, supaya saya tahu internet connection okey. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang telah bersama kita live secara malam ini. Thank you Mr. Tan, line okay. Thank you so much for the feedback. Okay, alright. So tonight, insyaAllah kita akan cuba untuk bedah siasat, salah satu lagi syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia iaitu Datasonic, dan jam telah menunjukkan 9.30 malam. Jam saya, handphone saya pun jam 9.30 malam, dan insyaAllah kita akan bermula. So, pengerasa untuk malam ni, klik button share. Okay, so untuk ilmu malam ni, secara percuma. Alright, so kita mulakan berkenaan dengan Datasonic. Okay, so Datasonic Group Berhad, itu nama panjang dia. Dia punya core experience, so untuk this company, little bit background tentang syarikat ni, mainly ataupun dia punya main revenue ataupun main business dia is on ID. So kita ada, semua ada my card kan, IC kita tu. So Datasonic dia ialah salah satu vendor sebelum ni yang supply all these my card kepada kita. Dan juga dia juga terlibat di dalam supply kita punya pasport. So pasport tu dalam tu ada chip kan. So dia antara vendor yang supply untuk that chip tu, pasport, dan juga dia juga ada juga sistem untuk security, surveillance, untuk kad bank, Visa, Mastercard punya sistem tu, dia juga supply that things. So itu antara beberapa background ataupun bisnes yang dilakukan oleh Datasonic. Baik. Untuk dia punya financial as of last year, financial year 20, saya extract daripada dia punya financial report, as of 2020, dan kita bandingkan dengan financial year 2019. So kita ambil 2 tahun, 2020 dan juga tahun 2019. Dalam financial statement dia tu, dia punya yang kita boleh perhatikan, yang pertama daripada sudut revenue untuk tahun 2020,
dia punya revenue meningkat. So yang pertama dia punya revenue 2020 berbanding 2019 meningkat. Pada 2019 banyak 219 juta. Okay, so pada tahun 2020 revenue ni sebanyak 247 juta. Okay, so ada peningkatan lebih kurang 20 lebih juta. Itu dari segi revenue. Manakala dari segi profit, okay, profit after tax PAT 2019 36 juta. Dan okay, so pada 2020 okay, agak signifikan peningkatan dia, iaitu sebanyak 60 juta. Okay, so is almost double, dia hampir double lah. Okay, tapi approaching double daripada 36 kepada 60 juta. Okay, so huge growth. Kalau kita tengok dari segi growth untuk 2 tahun tu, consecutive years, for the 2 consecutive years is quite impressive. Dengan revenue yang tidaklah jauh beza, okay, tetapi dari segi profit after tax dia sangat interesting. Okay, so dia punya peningkatan agak drastik. Okay, so itu antara financial yang kita boleh nampak, okay, dalam dia punya annual report as of 2020. Okay, tapi financial report dia tak ikut financial year. Dia punya, if I'm not mistaken, is ending March. Okay, so meaning 1st April until 31st March. So itu dia punya cycle untuk satu financial year. Setahun dia tu ikut dia punya financial year, tak ikut calendar year. Okay, so antara main contributor dia yang menyebabkan dia punya revenue dan juga dia punya profit after tax meningkat adalah dia punya deliveries, okay, of my cards and chips as well as consumable for the my card. Okay, so antara penyumbang utama kepada dia punya revenue dan juga punya profit pada tahun 2020, financial year 2020 adalah datang daripada proses delivery of my card tu. Kita punya my card semua tu. Itu adalah main contributor kepada Datasonic Group Berhad. Okay, so that's why kita kena, kalau tengok chart dia, okay, so very interesting daripada 2019 ke 2020 tu ada dia harga market dia reflected juga kepada dia punya profit as well lah. So dia ada demand kat situ dan push the price higher. Okay, so saya juga salah seorang yang telah menikmati okay kenaikan yang tersebut lah. I think more than 80% lah saya waktu tu making profit, okay, pada time. Saya tak sempat masuk betul-betul bawah, okay, so saya masuk agak lewat sikit dan saya keluar agak awal. If siapa yang masuk awal, I think more than 100% lah. Okay, ada tak orang yang pernah dapat, yang dah dapat waktu tu? Okay, most likely is more than 100%. Siapa yang masuk, if early, not so early lah, lebih kurang first quarter 2019 tu, okay, until first quarter of 2020. That was satu period yang naik, dan juga after March 2020 dia ada sekali lagi kenaikan kat situ. Okay, so siapa ada yang boleh share kot berapa anda dapat daripada this syarikat itself. Okay, dan dia agak konsisten juga bagi dividen lah. So every quarter tu dia memang asyik bagi dividen. Kita tengok siapa bagi kan, tengok Datasonic lah dia bagi. Okay, bisa ada dispose lah dia share. Alright, so kemudian yang kedua, okay, yang menyumbang kepada dia punya revenue dan juga profit adalah daripada higher quantity of financial cards sold by our regional personalization services ataupun short name RPS. Okay, ini dijual regional personalization services ni mainly dijual all this card, card bank, card membership card, apa benda card lah yang ada chips, okay, yang ada benda yang perlu read that things. So itu semua yang dia supply kepada financial institution ataupun company yang ada menggunakan that service. Okay, so mainly this is for private lah, private sectors. So yang first tadi is government sector, sebab dia supply my card dia supply kepada KDN lah, sorry, kepada jabatan. Ada KDN tapi ada Jabatan Pendaftaran Negara, okay, JPN. Kemudian yang ketiga menyumbang kepada dia punya peningkatan untuk revenue juga adalah daripada new revenue, okay, new revenue stream, iaitu yang diperkenalkan datang daripada Indonesia.
Okay, so dia dah start untuk diversify ke overseas. Yang pertama adalah, salah satunya adalah Indonesia. Dia ada beberapa lagi negara yang dia dah start explore untuk go overseas. One of it yang dah started is Indonesia. So untuk Indonesia, dia dah supply the deployment of auto gates on behalf of the customer at Batam Ferry Terminals. Okay, so dia dah supply auto gate system ni dekat ferry terminal, jetty di Batam. Okay, siapa yang selalu pergi Batam tu mungkin lalu mungkin dia punya auto gate tu lah. Okay, kemudian yang kedua ialah commercial sales business by PT Datasonic Technology Indonesia. Okay, so kita nampak so dia dah start untuk explore market Indonesia. Okay, so daripada dependent only solely untuk government project, so sekarang kita dah nampak dia punya diversification. Alright. Seterusnya, okay, core business segment antara yang kita boleh perhatikan dalam core business segment Datasonic. Okay, yang pertama dia buat dia ada tiga segmen utama. Yang pertama, customized smart card solution, short name CSCS. Okay, CS bukan Counter Strike okay. Jadi dia ialah customized smart card solution. Dia panggil smart card solution. Basically a card lah. Okay, dia panggil smart, customized, okay, dan juga solution. Panjang sikit nama dia. Tapi actually a card lah. Okay, so which focus on large scale customized software and hardware system, project management for secure identification, okay, so ID, and other software solution services. So this one is untuk that my card tu. Okay, so itu dipanggil ataupun business segment dia yang diletakkan di bawah CS tadi. Okay, customized smart card solutions. Itu nama short name. Kemudian yang kedua, okay, dia punya business segment adalah manufacturing, iaitu dia manufacture smart cards and machine readable travel documents, okay, ataupun yang short form ataupun commonly called as passport lah. Okay, panjang tu nama sebenarnya dia ialah passport. Okay, so business segment yang pertama dia supply card, yang kedua dia supply chips untuk readable travel document ataupun sebenarnya ialah passport. So dia untuk supply passport tu, manufacturing of the passport. Okay, kemudian yang ketiga, investment holding. Okay, dia ada juga segmen business untuk investment holding, which provide investment holding and management services to Datasonic Group of Company. So dia biasalah dia ada parent company, dia ada subsidiaries company. So subsidiaries ni ambil daripada parent ni lah untuk buat services ke, mungkin maintenance ke ataupun sewaan bangunan dan sebagainya. So itu antara besar juga. Nanti kita akan tengok breakdown dia. So agak signifikan juga dia punya contribution daripada investment holding ni. Okay, so itu tiga bisnes besar. Okay, atau tiga bisnes utama yang dijalankan oleh Datasonic Group Berhad. Okay, yang pertama ialah ID, yang kedua ialah untuk pasport, chip pasport tu, dan yang ketiga adalah daripada investment holding. Clear So far jelas Sebelum kita go deeper lagi tentang this company, so kita kena tahu dulu apa background this company. Okay, apa dia buat, apa business model dia. Okay, so nanti baru kita boleh interpret how this company boleh survive, macam boleh sustain ataupun what is the potential untuk growth for the future. Okay, kalau kita nak invest, all the thing kita kena understand dulu. Sebab kita sebagai investor, kita invest dalam business so behind the company tu dia ada business dia. So that's why most importantly kita kena faham and understand dia punya business dulu. Okay, and then baru kita buat decision sama ada nak beli ataupun nak jual. Again, okay, sebagai disclaimer, this program, okay, this session bukanlah nasihat pelaburan. Okay, so kita tak berikan sebarang buy call. Okay, buy call ke sell call ke tak ada. Okay, tak, sebarang keputusan pelaburan adalah atas risiko masing-masing. Okay, clear kan dia tak ada nasihat pelaburan langsung. Alright, so moving on, okay, kita melihat kepada customer dia, siapa dia punya major ataupun main customer, okay, untuk Datasonic ni. Kalau kita perhatikan, of course lah, sebab tadi main revenue dia ialah datang daripada mana? Daripada ID card tadi. Okay, so jika datang daripada ID card, maka of course lah customer dia ialah government. Okay, so the main
contributor ataupun main customer dia datang daripada government sector. Okay, sebab dia supply ID, okay, dan juga pasport. So siapa yang keluarkan pasport? Is immigration. Okay, jabatan immigration. So yang keluarkan ID, JPN dan juga immigration, itulah main customer dia. Okay, dan yang kedua barulah private, okay, private or commercial sector, which is yang supply untuk chips untuk credit card, ataupun apa-apa kad yang berkaitan dengan membership yang ada chips, yang perlukan chip. Kita ada macam-macam kad, itulah kad ini kad segala macam kad IKEA, Aeon, Tesco, pergi Petronas, Petron, semua 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 setiap bisnes tu ada satu kad dia yang kita kan. Nanti swipe macam-macam. So dia juga supply untuk private sector. So basically untuk that credit card, bank card, bank debit card kita pun masuk juga. Okay. And kemudian kalau kita boleh lihat, okay, dekat sini perubahan daripada sudut revenue untuk the past 5 years. Okay, tadi kita compare 2 tahun je, tapi kalau kita tengok daripada sudut 3 tahun, since 2016. Okay, 2016 hingga ke 2020 ada 5 tahun. So 2016 dia punya revenue lebih kurang 241 juta. Okay, 2017 naik 318, turun 258. Kemudian 2019 turun lagi 219 juta. Kemudian 2020 baru dah naik balik kepada 247 juta. Okay, tetapi dia masih belum dapat break 2017 punya revenue lah, which is 318 juta. Okay, manakala dari segi profit after tax, okay, dia punya PAT 2016, okay, untuk 2016 dia buat profit 62. Kemudian 2017 maintain ataupun at least slightly lower. Okay, 2016 tu 62.8, 2017 tu 62.5. Okay, dia slightly reduce even though dia punya revenue meningkat. Okay, revenue dia meningkat tinggi, tapi dia punya profit after tax dia tak banyak different. Okay, malahan menurun. So sebab tu revenue kadang tak penting, yang penting kita tengok profit je. Okay, sebab kita investor, kita the best interest untuk kita ialah demi profit lah. You nak buat revenue berapa, you buat. Okay, tapi normally setiap tahun meningkat tu is bagus lah. But most importantly demi profit. Okay, so kita tengok profit dia sebenarnya. Kemudian untuk 2018 meningkat, okay, even though dia revenue menurun kepada 67 juta profit dia. 2019 naik 36 juta dan 2020 meningkat 60 juta. Okay, so 2020 was peningkatan yang agak drastik juga. Okay, so tapi sebenarnya dia punya average is around 60 million sebenarnya. Okay, 62, 67 dan 60 juta. So 2019 tu yang sebenarnya actually dia drop banyak tu. Okay, tapi 2020 dia dah start recover. But 2021, okay, dia dah berlangsung dan beberapa quarter ni is not very dia bercampur-campur lah. Ada yang okay, ada yang tak berapa okay. So itu pun reflected okay kepada dia punya share price lah. Okay, sebab itu kita nampak dia punya share price is adanya selling pressure, okay, dan juga sekarang ni masih dalam keadaan lebih kurang sideways. Okay. Alright, so kemudian kita move on, okay, kepada dia punya cash. Kita nak tengok dia punya cash, liquidity and capital resources dia. Untuk tahun 2020, okay, dia punya cash, total cash dalam deposit bank, dalam short term investment, dekat deposit bank, cash dan sebagainya lah, yang liquid, okay, yang dia boleh dapat secara cepat duit tu is 40 juta. Okay, so 40.2 juta. Berbanding 2019 dah 30 juta, so ada peningkatan lebih kurang 10 juta. Okay, so cash dia okay 40 juta. Sebab kalau compare dengan revenue dia, ialah kan, dia tak adalah nak sampai macam binari tu kan, yang bilion-bilion apa semua kan. So dia 40 juta dengan revenue dia 200 juta tu is nampak okay kat lah. Okay,
Tapi most importantly is dia punya gearing. Kita tengok berapa dia punya debt, hutang dia dengan any financial institutions. Tapi so far nampak quite low juga. I think 0.1 something. Okay, dia punya gearing ada agak-agak rendah. Dan dari segi dividen, okay, dekat sini kita nampak consistently dia bagi dividen lah. Okay, every year dia bagi dividen. Cuma banyak dengan tak banyak je lah. Okay. Tetapi dari segi dividen punya payout, okay, daripada PAT, daripada profit after tax tu, dia nampak ataupun lebih kepada investor lah. Okay, sebab kita nampak tahun contoh 2016 tu, daripada profit after tax tu, dia bagi 64% untuk dividen. Okay, 2017 dia bagi 86%, okay, daripada profit tu untuk dividen. 2018 dia bagi 80% untuk dividen. 2019 dia bagi 93%. Okay, waktu dia drop tu supaya mungkin dia tak nak investor lari betul-betul lari tu dia bagi 93%. This all untuk dividen. Okay, so siapa maintain dia boleh dapat dividen lah. Pada 2020 dia bagi 67%. Okay, 67% daripada profit tu dia bagi kepada shareholder untuk as a dividen lah. Okay. Okay, kemudian kita tengok kita pecahan daripada dia punya revenue tu datang daripada mana. Okay. So, daripada segi pecahan kita tengok yang pertama adalah dia punya income, okay, ataupun revenue dia datang dari CICS tadi. Okay. Counter Strike, bukan Counter Strike lah. Okay. Iaitu customized smart card solutions. Okay. Customized smart card solution tu menyumbang untuk 2020 sebanyak 220 juta ringgit. Okay. Ini untuk revenue bukan profit. So revenue 2020 daripada CICS adalah 220 juta. Manakala MA, okay, daripada manufacturer tu yang buat chips tadi tu, okay, chipset untuk pasport tadi tu, menyumbang sebanyak 35 juta. Okay, dan juga daripada IH, iaitu dia punya investment holding tadi tu yang buat maintenance untuk dia punya subsidiaries, mungkin juga collection daripada rental dan sebagainya, menyumbang 56 juta. Okay, so agak banyak juga contribution IH that's why I mentioned tadi. Walaupun nampak macam normally company, listed company, dia adalah memang investment arm dia tu, tapi investment arm dia tu tak adalah contribute banyak sangat. Okay, malahan yang daripada revenue daripada IH ni melebihi dia punya revenue daripada MA tadi, manufactured chip tadi tu, okay, untuk pasport tu. Pasport tadi boleh buat 35 juta je, tapi untuk daripada IH is 56 juta. But still lah, daripada dia punya main revenue ataupun yang paling besar, dia punya big chunk of the income ataupun revenue dia adalah daripada customized smart card tadi tu. Okay, CSCS segment. So itu paling besar lah, 220 juta. Kita tengok track record 5 tahun pun memang itu yang paling besar. Tak pernah lagi MA yang utama. Dan IH memang sekitar 50, 60 dan paling tinggi 70 juta lah. But the rest of the income memang CSN nombor 1, nombor 2 IH, nombor 3 daripada MA tadi, iaitu manufactured chipset untuk pasport. Okay, jelas So itu apa yang kita boleh dapat ni saya extract daripada dia punya annual report as of 2020. Okay. Okay, yang kemudian operating investment ni tak apa. Okay, salah satu yang menarik untuk dia punya contracts. Okay, so kita masuk bidang contract awarded untuk Datasonic ni. So yang pertama of course lah yang berkenaan dengan KDN tadi tu. Okay, so Datasonic ni dia dah dia dapat kontrak, okay, untuk maintenance and services of card personalization center, okay, dekat JPN, okay, dekat JPN tu dia dapat kontrak untuk 2 tahun, commencing daripada 2019 itu sehinggalah 31st Mei 21, okay, sepatutnya expiry daripada tahun ni 2021. Kontrak itu bernilai 28 juta, okay, dan dia boleh extend for another year. So ni waktu option yang ditawarkan tu lah, dia boleh extend untuk setahun. So no, dia punya original contract was 2 years, okay, tapi dia boleh extend another 1 year. Okay.
Kemudian untuk uh, tahun 2020 itu, okey, bulan Jun, dia dapat offer yang baru, okey, letter offer yang baru, iaitu untuk ada perubahan dari segi sudut kontrak tu, okey, yang menambahkan nilai kontraknya daripada 28 juta tadi tu meningkat kepada 36 juta. Okey, so another good things lah waktu yang kontrak waktu tu was waktu yang menarik lah waktu tu. Okey, itu peningkatan lebih kurang 7 juta. Okey, so the original contract was 28 million, and then dia meningkat kepada 36 million. Okey, dan kemudian yang lain-lain, untuk pasport actually dia dikurangkan. Okey, dia punya kontrak tu dikurangkan because of apa, kan sebelum ni kita punya pasport tu is boleh buat 2 tahun. Okey, 2 tahun. So orang setiap 2 tahun dia kena renew. But after dan 2 tahunnya pasport tu dah demolish, so people paling minimum 3 tahun kan. 3 tahun ke 5 tahun ke dia nak buat pasport boleh. So that's why government kurangkan permintaan, sebab numbers of issuance of pasport tu akan berkurang lah. Okey, sebab orang tak renew 2 tahun sekali dah. Orang renew mungkin 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Okey. So itu sebab apa untuk letter of offer yang letter of change of scope tu dia kurangkan numbers of passport chips tu. Okey. Tapi dia pro and cons lah, dekat dekat bahagian card tadi tu dia increase, tapi dekat bahagian passport tu dia dikurangkan. Okey. Alright, so kemudian kita tengok lagi dekat bahagian sama dia punya ini kontrak-kontrak yang dah pass lah. Okey, yang dah pass awarded. Okey, kemudian yang antara yang selain daripada JPN dan juga KDN, dia ada juga dalam health, dalam bidang e-health. So pada 2019 hari tu dia dapat agreement untuk dia beli, sales agreement for acquisition of 2 ordinary share representing 100% the equity interest in MediCloud Malaysia. So dia acquire MediCloud Malaysia Sdn Bhd, untuk masuk dalam e-health. So dia start expanding lah. So this is nanti kita nampak untuk future, ada juga projek-projek yang berkaitan dengan Kementerian Kesihatan yang melibatkan kepada sektor digital. So that's why nampak mungkin Datasonic waktu tu dia dah foresee dan dia buat expansion lah kepada untuk e-health. Dan juga business development di Filipina. So tadi kita dah nampak kontrak yang dah di-awarded di Indonesia. So sekarang tahun 2020 itu dia dah start untuk explore market di Filipina juga. Untuk di Filipina. Dan satu lagi di Republic of Nigeria. So overseas sekarang dia dah start development ataupun expose, pertama di Indonesia, kedua di Filipina, dan yang ketiga di Nigeria. Sudah ada 3 lah selain Indonesia. It's a good things because kalau kita tengok sebelum ni, dia punya exposure ataupun main customer mainly daripada government of Malaysia. Which is sangat risiko. Especially dengan perkembangan NICE yang diumumkan baru ni so tadi dah diumumkan untuk projek NICE tu. So that's why is a very high risk juga untuk this company jika dia hanya bergantung 100% ataupun 80% daripada dia punya income untuk projek-projek government. So that's why kita nampak dia dah start untuk diversify juga. Selain daripada private sector untuk banking ke financial institution yang supply chips tu, so kita dah nampak dia dah start untuk diversify ke luar negara, Indonesia, Philippines, Nigeria, dan sebagainya. So it is a good thing, dan juga dia dah start untuk development, untuk diversify dalam next generation biometric application. Yang ini pun menarik untuk kita perhatikan nanti untuk future. Dan satu lagi dia dah venture into solar energy businesses. So itu satu lagi dia dah diversify ke solar energy. One of the good things also because dia dah start untuk diversify ataupun dan juga keluar daripada dependency, kebergantungan kepada government project.
Itu is a good apa good news untuk kita, siapa yang apa ni lah kan, yang berminat dengan akaun tadi. Tapi itu mungkin kita boleh foresee agak agak lambat lagi lah. Okay, untuk that thing untuk materialize tu mungkin mengambil masa lah. Sebab dia baru just start untuk explore, dan banyak lagi proses yang perlu diambil. Okay. Alright, so tengok line internet connection. Okay, so kita teruskan. Another risk yang kita perlu consider, yang dapat, ataupun yang terdapat dalam company ialah competition. Okay, dengan ada peers ataupun ada competitor. Okay, competition dalam segmen teknologi ni, okay, dalam bidang IT dan juga untuk digitalization dia punya sector ni, ICT solution ni, adalah kompetitor dia yang agak tough juga. Okay, so antara kompetitor yang biasa dikaitkan dengan projek-projek government ni juga, okay, antara lain tidak bukan adalah IRIS. Contohnya IRIS ataupun Pestariang. Okay, Pestariang sekarang nama dah baru Awan Biru Teknologi, Awan Tech dah nama dia sekarang, Awan Biru. Kemudian ada one is High Tech, okay, HT Padu. HT Padu. Itu antara beberapa significant kompetitor, okay, yang ada dalam pasaran. Tetapi yang mungkin kita boleh perhatikan juga, okay, pergerakan 3 lagi syarikat ni, dia punya share prices dah fly, okay. dah naik dah untuk for the past 1 year, okay, berlakunya kenaikan. Iris, Pestariang ataupun Awan Tech dan juga HT Padu dah fly. Kecuali Datasonic, okay. So Datasonic masih belum menunjukkan apa sembarang movement lagi. Malahan dia masih, waktu tu dia orang dam di share, dan menyebabkan dia sekarang berada di dalam sideways lah. Okey, daripada segi sentimen juga lama kita tak dengar news tentang Datasonic, tak ada apa-apa perkembangan yang menyebabkan people attracted to this company dan sebagainya. Okey, dan juga dengan announcement yang baru dibuat tadi, okay, after market close tadi dah, dengan project NICE tu, so is very lagilah yang tidak menjumlahi syarikat ini sekali lagi. Okay, so kita dah almost come to the end, okay, for this tonight session, okay, untuk kita punya market research. Cuma, okay, mungkin kita tengok news yang diumumkan, okay, pukul berapa tadi? 5.55 minit petang. Mungkin ada yang lagi awal. 5.44 minit petang awal lagi. So, The Age dah keluarkan, The Star pun dah keluarkan. Untuk projek immigration, okay, ataupun yang dikenali sebagai NICE tu, dulu dipanggil SKIN project. So, dia akronim dia ditukar waktu government change dan sebagainya berubah. So, dia tukar. Previously was awarded to Prestariang. Okay, sekarang Prestariang nak saman government, I think almost 800 juta sebab dia cancel je projek tu. But at the end, hari ni diumumkan IRIS, okay, secure 1.16 billion immigration contract, system contract. Okay, so IRIS Corp berhad dapat projek 1.1 billion untuk immigration system. Okay, this is integrated system. Dia lagi ni lah, okay, projek lagi besar lah. So 1.1 billion. It's a huge projek. So selama ni orang duduk cakap-cakap, so akhirnya hari ni dah dimuktamadkan dengan pengumuman oleh syarikat IRIS sendiri tentang this government project. So telah menutup lah, okay, all these rumours yang berkaitan dengan syarikat this project, okay. Dan kita pun actually dah nampak dah benda ni reflected pada market price untuk IRIS ni sejak berapa lama So dulu dia bos closing kita nampak sekarang dah high more than 100% dia punya kenaikan. I think 400% not mistaken. Is quite significant increase jugalah. Okay, untuk syarikat IRIS ni sejak beberapa bulan yang lalu.
right? So it's not the end untuk Datasonic, okay? Because so far kalau kita tengok kontrak Datasonic, dia masih dapat untuk passport punya sistem tu, dia punya chips tu. Okay, so maybe most likely is going to uh, akan bekerjasama lah, okay, dengan syarikat Iris ni, because Iris dia buat integrated tu, okay, dia gabungkan itu semua tu. Part of it adalah melibatkan dia punya pasport, okay, pasport untuk warga negara Malaysia lah, okay. So dan juga ada upcoming tender, okay, yang Datasonic juga sedang actively membida, okay, dia sedang masuk untuk mendapatkan beberapa projek, antaranya berkenaan dengan apa dia panggil iCard kalau tak saya. Okay, iCard ni ialah untuk foreign worker. Okay, so every foreign worker tu selepas ni dia akan dibekalkan dengan satu kad. Okay, so kad tu lebih kurang macam IC lah. Okay, so setiap orang maknanya kena ada satu untuk menandakan dia masuk ke Malaysia ni secara sah. Okay, so mungkin sebelum ni sistem berkenaan dengan warga negara asing ni mungkin ada kebocoran dia, mungkin ada loophole dia. So a new system ni diperkenalkan, dia akan lebih mungkin dia kata lebih selamat, ataupun dia susah untuk direplicate, ataupun orang nak ciplak kan, buat benda tu, buat secara palsu dan sebagainya. So this sistem yang baru dia akan diperkenalkan ni is more secure lah, saya kata, okay, untuk foreign worker. So itu antara projek yang sedang dibida juga oleh this company jugalah, mana-mana yang berkaitan tadi tu, mungkin dia orang juga samalah masuk antaranya untuk iCard tu, okay, iCard ni untuk foreign worker, kemudian untuk digital MyCard, okay, so digital MyCard, sekarang kita ada MyCard, lepas ni kita ada digital pula MyCard. So itu lebih integrated juga, mungkin lagi sophisticated juga, okay. So itu antara projek-projek yang sedang mungkin di bida, tender yang mungkin dikeluarkan oleh government in the future. Buat kita masih kena menunggulah keputusan, sebab projek macam NICE ni pun quite lama kita daripada 2000 berapa lagi. Okay, tengah tunggu news rumours ni, dia dapatlah. So akhirnya baru terjawab tadi. Okay, so dan juga of course untuk pasport mungkin kalau dapat extend government extend kepada Datasonic, so is good for them lah. Okay, dan juga untuk projek MyCard tu. So ada beberapa MyCard, okay, so mungkin digital ID dia tu, okay, kemudian iCard berkenaan dengan foreign worker tu, dan juga yang pasport untuk supply that chips untuk pasport tu. So itu antara beberapa things yang mungkin in the future boleh membantu Datasonic ni untuk gain more income, okay, bagi bisnes mereka. Dan juga daripada sudut sentimen untuk pengeluaran pasport, okay, so kita mungkin akan melihat okay, ada peningkatan, because sebelum ni mungkin berlakunya penurunan ataupun orang tak renew pun pasport. Okay, saya tak rasa kebanyakan daripada kita renew pasport pun, okay. Tahun lepas. Okay, sebab pasport tu antara benda yang tak berguna pada tahun 2020. Okay, so pasport tak renew, ramai tak renew, and most likely if let's say kita punya border dibuka, people start to going for holiday, okay, people start go naik flight, okay, go overseas, okay, travel business ke, holiday ke, ataupun any kind mungkin tourism berkaitan healthcare ke dan sebagainya. So maybe people are going to renew their passport back, okay. But ni bukan tahun ni lah kot, bukan juga tahun ni, sebab kita baru nak roll out for vaccine this March, okay. So mungkin it takes 1 or 2 years, okay, with the process. So maybe lah kita boleh nampak 2022 at the end ke, third or fourth quarter 2022, people start to renew the passport. So by the time mungkin kita boleh nampak peningkatan daripada demand untuk supply chips lah untuk pasport. So let's say lah sekarang lebih kurang annually, okay, lebih kurang 2 juta, okay, orang renew pasport. Ini from data lah, 2 juta setahun.
So let's say people nak renew serentak mungkin mengalami hiccup sikit kat situ sebab sebelum ni government punya policy is to supply kita punya passport I think in 2 hours lepas kita bayar tu 2 jam suruh kita dapat on the same day. So kalau let's say peningkatan 3 juta ataupun 4 juta setahun untuk 2022 tu, so mungkin cram sistem tu sebab is double the numbers, okay, number tu meningkat 2 kali ganda dan juga the system is not ready yet. So itu satu lah, so mungkin ada government mungkin foresee things are coming macam tu, so dia akan improve dia punya system, mungkin dia akan extend dia punya contract tu, mungkin tambahkan nilai tu untuk setahun tu, lebihkan lagi, okay, so untuk ready for this um, jam kepada orang nak renew pasport ni. Okay, semua nak buat pasport, semua nak pergi holiday semua orang macam stress tak boleh pergi holiday lah, tak boleh pergi overseas lah so maybe okay after vaccine settle, so dunia dah kembali normal, okay, so people start to dia dah confident lah untuk pergi berjalan so maybe waktu tu kita boleh nampak peningkatan untuk renewal passport, which is good things untuk Datasonic because currently dia punya vendors lah untuk supply that chips. So itu antara beberapa perkara yang mungkin kita boleh lihat ataupun foresee in not so near terms I think maybe in medium or long term punya prospect. Okay, this is my personal opinion lah. Okay, maybe price tu kalau dia naik je lah. Okay, kalau ada buying power, ada buying interest, dia boleh naik bila-bila. Okay, kalau orang tak minat, orang jual, dia jatuh lah. Okay, so this is not ini bukan nasihat pembelian atau penjualan ini adalah sekadar kita punya research, okay, kajian kita bersama, kita buat untuk kita menilai sebelum kita membuat pelaburan dekat mana-mana syarikat pun sebenarnya. Okay, so kita tengok business model dia, apa prospek yang dia ada, ke mana dia ada tuju yang dia boleh pergi dan sebagainya. Okay, tapi looking at dia punya management, I think they are very confident lah. Okay, dengan dia punya business model, dengan dia punya future growth dan sebagainya, they look very confident. Okay, so but in anyhow the market akan dictates, okay, untuk ke mana price dia akan pergi. So management boleh buat macam-macam dan sebagainya, tapi even kalau profit pun harga share price ni dia belum tentu akan naik sebab dia bergantung kepada supply and demand, orang nak beli dan jual saham. If people more nak beli that stock, that particular stock, so dia boleh push the price higher. But if people walaupun profit banyak, people macam tak suka that company, tak percaya dia punya management dan sebagainya, so people tak interested dan mungkin harga dia stagnan macam tu. Okay, so there are a lot of factors yang affected dia punya share prices. Okay, tapi yang kita cuba lihat adalah untuk business tu, okay, in common sense ataupun it's a basic rule, kalau dia buat profit of course harga saham akan naik lah. Cuma dia bukanlah 100% correct, tapi itu analisa yang kita mampu buat sebagai manusia. Kita tak boleh nak beramal something yang beyond our hands lah. Okay, but what we can foresee ataupun yang kita boleh kaji adalah dia punya business, dia punya prospect untuk growth dan sebagainya. Okay, so I think that's all for me untuk hari ini. Okay, saya open untuk question, okay, kalau ada lah untuk mungkin berbaki 1 atau 2 minit ni, kita cuba jawab lah kalau ada any question. Research malam ni, okay, kita punya bedah siasat ni okey tak malam ni? Jelas ke? Okay, kalau tak ada any question, so just saya nak introduce, okay, sekali lagi tentang private mandates, okay.
private mandates ataupun orang panggil private managed account ataupun short form PMA. Private mandates ni ialah satu bentuk pelaburan saham yang diurus fund manager. Okay, so meaning as an investor, okay, kita bagi capital kepada this licensed fund manager dan dia akan uruskan semuanya berkenaan pelaburan saham kita. So dia akan beli shares, dia akan buat analisa, dia akan buat kajian, dia akan nilai bila nak beli, bila nak jual, dengan berapa harga, berapa units nak beli. Okay, so itu semua dia akan dilakukan oleh this licensed fund manager. Okay, so before this mungkin orang biasa melabur dalam unit trust. Okay, tapi unit trust kita beli units dalam that fund. Berbeza dengan private mandates ni kita beli shares direct. Okay, you are the shareholder. Siapa investor yang melabur, dia ialah shareholder kepada that company. Dan one of the benefit ialah ataupun kesesuaian produk ni ialah kepada mereka yang busy, okay, yang tak ada masa untuk monitor saham, okay, tak ada masa nak buat kajian, mungkin tak sempat nak belajar pun. So this is service yang sesuai untuk you because ada orang yang professional, okay, license, yang berlesen, yang akan uruskan semuanya berkaitan saham kita. Okay, so servis yang akan didapat bukan sekadar license fund manager sebab license fund manager tu satu, tapi di belakang dia ada team analyst dia. Okay, dia ada team, dia ada CIO dia, Chief Investment Officer, dan juga dia ada dia punya development teams dia. So this is all the service yang dapat dalam license fund manager tu. So bukan just seorang license fund manager lah. So apa service yang kita subscribe tu is for the whole team. Okay, analyst, fund manager dia ada CIO dia, dan dia ada development team yang lain. So if anyone interested nak tahu lebih details, nanti boleh PM saya. Okay, nanti saya boleh buat presentation, okay, ataupun hurai beri penerangan lebih lanjut berkaitan dengan private mandates ni. Okay, so private mandates kita ada dua, satu untuk global stock dan juga satu untuk local stocks. Okay, so overseas pun kita ada, okay, dan dalam Malaysia pun kita ada. Okay, just sebagai contoh, saya share one of my client yang join this private mandates pada bulan Oktober, 20 Oktober itu. One of the shares yang dia dalam portfolio dia, okay, dah hit more than 190%. Okay, dah lebih 190% dah. Okay, one of the stocks. Dan juga ada lah yang lain-lain tu 29, 20%, 10%. Okay, dan yang paling teruk dekat dia punya portfolio adalah negatif 8. Itu paling teruk. Satu je negatif. And then the rest of the shares dia punya portfolio dalam keadaan positif. With a cash balance, okay, masih ada cash untuk opportunity, let's say opportunity arrive, so fund manager boleh beli lagi lebih kurang 30%. Okay, dia tak ada invest 100% macam tu je. Dan kita tak adalah paksa-paksa suruh top up dan sebagainya. Alright, so whatever capital yang diberikan kepada fund manager akan gunakan banyak tu je. Okay, tapi let's say you ada additional modal nak tambah, nak inject, is welcome at any time, tapi bukan compulsory lah. Okay, so sebelum ni saya pernah dengar orang cerita invest kat sini dan asyik kena top up. Macam tak logik benda tu sebab normally private mandates ataupun pelaburan yang berlesen yang mendapat license ni, okay, dia manage duit banyak tu je lah. Okay, macam EPF dia invest semua pencarum letak je lah. Mana dia minta bulan ni tambah lebih sikit, tambah sikit, mana ada kan. So whatever yang ada tabung haji ke, kuap ke, erti ke, banyak tu dia manage banyak tu lah. So kalau kena top up, kena paksa top up tu is I think ridiculous lah. Okay, so this private mandate, siapa yang interested boleh contact saya nanti PM tepi dan saya boleh explain atau elaborate more, insyaAllah. Okay, I hope you guys are having a great time ataupun good time during our market research ni, dan kita akan continue doing this every day, insyaAllah. Doakan saya, okay, dan juga saya perlukan sokongan anda. Please click share button tu agar lebih ramai dapat join, dan saya juga lebih semangat lah, okay, nak share dengan anda semua. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang akan datang, okay, dan juga kita keep on study lah, okay, increase kita punya mindset ataupun kita punya brain ni. Malah saya cerita pasal compounded otak kita juga boleh compounded kalau kita keep on adding new things, new knowledge dalam otak kita. Okay, thank you Mr. Tan. Okay, thank you for the feedback. Okay, have a nice weekend with your family. Okay, stay safe, pastikan anda patuhi SOP dan juga jaga kesihatan bersama. Alright, so sehingga itu kita berjumpa lagi. Good night and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.